Baik saudara, terima kasih kerana terus setia bersama kami. Bicara Wara Terbaik Forum Perdana Ehwal Islam secara langsung daripada Dataran Plaza Angsana, Johor Bahru. Kita sedang membincangkan tajuk sebidang tanah segunung Intan. Forum yang dianjurkan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad dengan kerjasama Udah Holding Berhad, JAKIM dan RTM. Baik, kita sambung lagi perbincangan kita, Datuk. Datuk tadi nak mencelah, tapi saya tak boleh bagi Datuk. Sekarang saya nak bagi Datuk seluas-luasnya peluang, Datuk. Ya. Kenapa dalam soal ini, Datuk? Harta ini merupakan satu perkara besar dan Datuk kan sebutkan tadi, kalau ada harta kita boleh tolong orang. Kita boleh wakafkan harta kita. Dan banyak benda yang kita boleh buat terhadap umat Islam ini. Tetapi malangnya di kalangan kita, Datuk, berharta tetapi tak tahu nak gunakan harta itu, Datuk. Kadang-kadang duk mengorat orang selalu. Ini semana nak buang tabiat itu, Datuk. Kalau kita melihat bahawa kekayaan bahan mentah sebenarnya Allah longgokkan kepada negara-negara Islam, kenapa tidak dapat manfaatnya yang lebih hebat? Pertama, kerana masalah ilmu pengetahuan dan perkara semasa itu amat kurang sendiri. Yang kedua, masalah integriti itu sendiri yang banyak dipersoalkan. Yang ketiga, masalah kesetiaan kepada agama, kepada hukum itu. Sebab itu kurang keberkatannya. Umpamanya apa yang diingatkan oleh baginda Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi saya. 1 dirham riba yang digunakan oleh manusia, maka lebih buruk, lebih dahsyat akibahnya 36 kali berzina. Maka ini semua boleh menghakis keberkatan dan sebagainya. Masalah pengurusan, sebab itu Sayyidina Ali Karamallahu Wajah telah mengingatkan dalam satu ingatannya yang ini bagai manajemen mesti ikut, iaitu benda yang tidak betul, yang salah, apabila diuruskan dengan cara yang betul, profesional, sistematik, maka dia akan mengalahkan benda yang hak dan betul yang tidak diuruskan sepatutnya. Ini jelas sekali. Jadi kalau inilah sebabnya dalam keadaan tidur dalam wang macam Malaysia ni, kalau takdir alhamdulillah, tapi kalau lagi pokok, kalau takdirnya pokok tu benih diletakkan atas meja, dihujankan, lepas minggu hidup. Begitulah suburnya bahan semua menjadi dan yang Allah sediakan. Maka insya-Allah dengan keadaan yang saya sebutkan tadi, kita Indonesia bersyukur, tapi kita perkokohkan dan saya ceritakan iaitu umat Islam pada keseluruhannya. Yang akhir sekali, masalah kita berpecah. Wala tanaza'u fatafshal wa tazhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Janganlah kamu berpecah belah, berseteruan, bergaduh, berkelahi, nanti kamu gagal matlamat yang dicapai dan kamu akan hilang maruah, hilang kekuatan kamu, akan akhirnya bahawa meminta serkah dalam negara sendiri, pengemis dalam kampung sendiri kalau tidak berhati-hati dalam perkara ini. Amat jelas sekali. Sebab itu Allah sebutkan dalam surah Hud ayat 61 tak silap saya, wa ansyakum minal ard wasta'marakum fiha. Allah jadikan manusia itu daripada bahan-bahan bumi. Allah arahkan khalifah kita manusia untuk memakmurkannya, membangunkannya. Siapa yang membangunkan, dia akan dapat hasilnya. Maka ini amat penting. Panduan-panduan yang telah ditentukan oleh Allah, sama ada dalam Al-Quran, ditentukan oleh baginda Rasulullah, sama ada dalam hadis. Inilah panduan-panduan. Saya yakin dan percaya kalau ini dapat dilaksanakan, panduan ini dapat dilaksanakan, bahawa walaupun pepatah kata hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sini, sebenarnya lebih baik negeri sini. Tapi kewajipan kita dalam ayat ini, jadikan hujan batu itu dalam negara sini jadi hujan
hujan emas. Inilah tanggungjawab yang kita sebutkan tadi. InsyaAllah kalau ini doktor, hadirin dan hadirat, insyaAllah maka kita akan dibimbing oleh Allah, ada keberkatannya dalam mentadbir, mengurus harta kekayaan itu. Masalahnya sekarang adalah masalah modal insan. Masalah sekarang adalah masalah manusia, bukan masalah bahan. Benda sudah ada, cuma kita untuk mengulinya, untuk menjadikan ia sesuatu yang berguna. Saya yakin dan percaya, alhamdulillah, melalui ilmu pengetahuan yang saya sebutkan tadi, kita di Malaysia khususnya, universiti cukup banyak, sama ada IPTA, IPTS, maka insya-Allah, maka kursus-kursus ke arah yang membangun ini alhamdulillah sudah ada dan diperbanyakkan. Saya yakin dan percaya tidak mustahil daripada Universiti Pertahanan akan timbul insan yang bernama Abdul Rahman bin Auf. Allahu Akbar. Akan timbul manusia yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Insya-Allah. Kita ada keyakinan. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Bila kita berazam, bercerita diatur dengan strategi, Allah akan tunaikan dan kita akan berjaya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Tapi masalahnya Dr. Zul, kadang-kadang kita bila berharta ni dia jadi tak hidung masin. Dia jadi kedekut. Dia tak mau gunakan hartanya itu untuk jihad fi sabilillah. Tengok bank muamalat pada malam ini. Ini bukan nak bodek ni. Ini nak cerita je. Mana sebuah badan korporat doktor, dah buat untung, dia ada CSR dia, corporate responsibility dia. Ini yang kita nak. Bila ada harta, gunakan, berjuang untuk jihad fi sabilillah. Doktor tengok macam mana soalan doktor? Saya sebenarnya amat bersetuju dengan apa yang dinyatakan. Harta ini adalah sebagai alat. Sebab itu orang zaman dahulu dinisbahkan kepada Abdullah bin Al-Mubarak, salah seorang ulama yang saleh, selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah dunia pada tangan genggaman tangan kuasaku, tapi jangan jadi dunia bertakhta dalam hatiku. Maksudnya ialah, selama mana dunia ini bersifat sebagai alat, maka ia adalah baik. Tetapi apabila dunia menjadi satu matlamat, maka dia akan memusnahkannya. Kenapa? Ketika itulah kita akan menjadi hamba kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebut firman Allah taala, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Ayat ini kebanyakan kita akan memahami maknanya ialah kalau kita mungkin rempit mati, betul juga tu. Tetapi sebenarnya ayat ini ada cara dan sebab turunnya atau diolah oleh sahabat Rasulullah SAW. Dikatakan bahawa pernah berlaku dalam satu peperangan, seorang lelaki dia geram kat musuh, dia turun seorang-seorang dia lawan. Lalu orang baca ayat ini. Maka kata salah seorang yang ada, aku tahu, dinisbahkan kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bahawa ayat ini bukan turun kerana itu, tapi sebenarnya kerana orang kedekut daripada untuk infak fi sabilillah. Sebab itu dalam Islam kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba gambarkan kelebihan orang yang infak fi sabilillah. Kita baca kisah Abu Dahdah yang derma pada jalan Allah. Nabi sebut Rabiha Abu Dahdah, Rabiha Abu Dahdah, beruntunglah Abu Dahdah. Kita baca sejarah Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, beberapa kes peristiwa termasuk dalam peristiwa Tabuk. Dia infak fi sabilillah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ma darra Uthman ba'da hadzal yaum. Sayyidina Uthman tidak akan dapat mudarat lagi selepas daripada hari ini. Para sahabat radhiyallahu anhum berlumba-lumba mengadu, yang fakir miskin mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur ilal jannah. Orang-orang yang baik, kaya raya ini dapat masuk syurga dengan bergaya, sebab dia boleh infak fi sabilillah. Kami tak ada apa.
Rasulullah SAW kata tak apa, kamu banyak zikrullah, kamu akan menyamai mereka kecuali mereka juga zikrullah, barulah menang. Artinya Rasulullah SAW menggalakkan umatnya supaya infak, dan disebut dalam sebuah hadis sekalipun statusnya tidaklah kuat, Rasulullah SAW menyatakan al-jannatu darul askhiya, syurga ini berada pada merupakan dunia ataupun negeri bagi orang-orang yang dermawan. Sifat macam inilah yang sepatutnya ada pada kita. Apabila kita ada, kita bersyukur. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, maka aku akan tambah pada kamu. Menariknya bila sebut la azidannakum, wujudnya nun yang dipanggil nunut taukid, maknanya kepastian. Sebab itu dikatakan wa bisyukri tadumun ni'am. Dengan syukur maka nikmat akan berkekalan. Cara bersyukur itu ialah kita menolong sahabat-sahabat kita, umat Islam, kita menolong manusia, kita juga infak fi sabilillah. Kerana apa? Kerana dengan cara ini kita bahagia dunia, bukan sekadar dunia, tapi akan berlangsung sampai akhirat. Kita baca dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang mendapat lindungan arasy Allah pada hari tak ada lindungan kecuali lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, itu arasy. Salah satunya seorang lelaki infak dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tak tahu. Lebihnya hebat. Saya teringat kisah ini, bagaimana penduduk Madinah Al-Munawwarah sentiasa diinfak oleh orang yang tak dikenali. Siapa? Namanya Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah SAW. Bila dia meninggal dunia, orang nampak atas bau dia ini hitam. Sifat bau hitam ni kerana pikul barang banyak. Akhirnya bila dia mati, penduduk fakir miskin Madinah baru terasa. Rupa-rupanya dia infak sehingga orang tak tahu pun. Maka di situlah kita nak semangat seperti ini. Kita menolong saudara mara kita, rakan, jiran, taulan dan sebagainya. Kita yakin dan kita percaya. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah sentiasa menolong hambanya selama mana hambanya menolong saudaranya. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Zul. Datuk Noh, pendek aja soalannya. Mana lebih aula apa tu Datuk? Kalau dia berharta, dia kahwin 2-3 daripada menolong umat Islam di Palestin. Mana lebih Datuk? Kita melihat bahawa Palestin itu adalah tanggungjawab umum dan ia sedang berada dalam keadaan yang amat kritikal, yang perlu dibantu. Maka oleh sebab itu keutamaannya dan pahalanya lebih baik, kerana satu wang sen yang dibelanja, maka itu akan menjadi jariah yang akan berkekalan untuk akhirnya al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu akan baik Datuk. Ini jawapan yang orang perempuan paling suka malam ini. Ya. Datuk. Sebab itu dalam Facebook Datuk, saya belum umumkan pun Facebook Datuk, tapi orang dah banyak berinteraksi dengan kita ini. Ya, dia kata penampilan Datuk Noh malam ni memang best. Datuk. Sebab Datuk menyokong orang perempuan. Ya, kejap lagi saya akan bacakan apa tu Facebook yang telah dikirimkan oleh para penonton kita sebentar lagi. Tadi saya cuba tekan. Penghabis jumpa juga Datuk. Kita boleh berinteraksi. Cariannya Forum Perdana Ehwal Islam. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.